على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu di rumah yang mulia, tempat yang mulia. InsyaAllah diberikan rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas amalan kita ini, insya-Allah. Jadi ini adalah kuliah kali pertama saya di sini, iaitu first time datang ke Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu. Oleh kerana kali pertama, memang masa saya daripada rumah tadi memang search lah dekat Waze. Search dekat Waze, ada 3 keluar: Masjid Rincing, Masjid Bandar Rincing, Masjid Rincing Hilir, Masjid Qaryah Kampung Rincing Hilir, Masjid Rincing Hulu. Pening nak pilih yang mana. Jadi sampai tadi, awal sekali saya tengok logo masjid sama tak dengan poster. Sampai tengok logo sama, alhamdulillah sampai betul lah. Takutnya pergi ke lain. Sebab memang kali pertama betul datang sini. Dan walaupun sebenarnya saya menetap di kawasan ni lebih kurang dalam 7 tahun ke 8 tahun. Dan memang ni memang kali pertama betul lah. Solat Jumaat pun tak pernah sini, solat tarawih pun tak pernah kat sini. Saya mula-mula menyewa di Kesuma, kemudian sekarang tinggal di Ekohe 2. Jadi sangat dekat dengan sini. Jadi inilah kali pertama dapat rezeki untuk hadir ke masjid ni, alhamdulillah. Jadi saya merupakan penceramah bebas dan juga penerbit buku. Kita ada syarikat di Eco Majestic, kedai ataupun office kita di Eco Majestic, yang mana kita menerbitkan buku-buku agama. Dan saya penceramah bertauliah di Selangor dan wilayah. Di Selangor ada kad tauliah, di wilayah pun ada kad tauliah. Jadi itu adalah tak payah risaulah. Sekarang 2-3 bulan yang lepas ni orang duk kalut pasal tauliah. Ada ke tak ada. Ada satu masa tu JAIS hantar semua surat berkeliling kepada masjid-masjid supaya update penceramah-penceramah ada tauliah ke tak. Maka barulah pening ustaz-ustaz yang tua, ustaz-ustaz yang sibuk ni rupa tak perasan tauliah nak habis lah. Ada yang tak perasan tauliah habis dah. Dia tauliah habis ni payah, dia kena buat balik, kena periksa balik, kena temu duga balik. Di antara tu pun mengambil masa yang agak lama. Jadi itulah sekadar perkongsian saya, yang mana sikit sahaja, bukan siapa-siapa. Jadi saya pun datang ke Selangor ni dijemput dululah, masa mula-mula dulu dijemput oleh satu kawan, yang kawan tu duduk di Bangi. Dia kata, "Ustaz, mari kerja dengan saya." Kerja. Lepas tu kata, "Saya ni tak biasa KL Selangor ni, tak ada rumah, tak ada tempat tinggal." "Tak apa, mari kita akan cari rumah." Kita pun percayalah dia. Sampai tanya macam mana rumah, dia suruh pergi cari dekat Semenyih. Dia suruh cari Semenyih dekat dengan pinggiran Putra. Dia suruh cari dekat Seri Kembangan. Kita tak tahu. Ingatkan kawasan Bangi tu rupanya keluar daripada Bangi. Cari punya pasal. Jadi cakapnya macam terjaminlah tempat tu. Rupa-rupanya boleh saya kata kena tipu lah. Kena tipu. Jadi itu sahaja perkongsiannya. Dan untuk di masjid ini saya bercadang untuk membaca kitab tentang asas akidah Asy'ariyah, yang sebenarnya adalah terjemahan kepada kitab Al-Anwa' fi Ulumi Tauhid, yang dikarang oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam.
Jadi kitab ni kitab yang asas sangat dalam mengajar ilmu tauhid, ilmu akidah, dan insya-Allah kita akan menerangkan satu-satu tentang ilmu akidah. Cuma kita kena jelas, ilmu akidah ni kita nak belajar daripada manhaj yang mana? Manhaj ni silibus. Silibus yang mana kita nak belajar? Adakah kita nak mengambil Al-Quran sebiji, kemudian kita nak cari satu persatu dalil akidah untuk kita jadikan pegangan? Boleh. Itu yang dibuat oleh sahabat, tabi'in dan sebagainya. Tetapi kita tidak ada kemampuan. Tak ada kemampuan kita nak cari, tak nak bezakan di antara dalil akidah dengan dalil yang menyuruh kita beramal. Tidak, tak boleh beza kita. Jadi sebab itu kita tengok kepada apa yang telah disusun oleh para ulama. Ulama mengumpulkan semua dalil akidah daripada Al-Quran dan hadis, kemudian dia jadikan satu silibus. Silibusnya yang ada dan kekal hingga sekarang ialah sifat 20. Sifat 20 ni adalah silibus akidah. Dia bukan sekadar kita nak belajar tentang sifat 20 sahaja, tak. Bukan kita kata Allah ada 20 sifat sahaja, tak. Bukan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat-sifat yang sempurna banyak sekali. Kita tak boleh kira, hanya Allah Taala tahu. Allah Ta'ala mustahil ke atasnya sifat-sifat yang kurang. Yang berapa banyak sifat kurang tu tak boleh nisbah pada Allah, banyak sangat, kita pun tak tahu. Tetapi yang kita kata nak kenal Allah, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama adalah mengenal Allah. Jadi macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana nak kenal Allah? Kenal Allah SWT adalah menurut para ulama dengan cara kita belajar sifat-sifat dia. Dan kita sebut tadi sifat dia banyak, Asma' Husna lagi banyak. Jadi macam mana? Kita kata ulama-ulama telah kaji, selidik, buat saringan, buat penyusunan. Maka ilmu yang disebut sebagai nak mengenal Allah Ta'ala ini adalah sifat 20. Sifat 20 yang mana diajarkan sifat-sifat yang asas. Dengan kita belajar sifat ini cukup untuk kenal Allah. Itu maksudnya. Bukan kita kata 20 saja sifat Allah, itu tidak. Bukan kata kita. Kita kata 20 sifat ini mencukupi untuk kenal Allah, itu sahaja. Kemudian ada orang buat pening kepala. Dia kata dulu kita duk dengar sifat 20, sekarang geng-geng ni tambah jadi 50 sifat pula. 50 sifat datang daripada mana pula? Kita ni kalau nak kritik orang, tak kira lah kita nak kritik orang politik ke, nak kritik cikgu ke, nak kritik imam masjid, pengurusan masjid ke, nak kritik fahaman orang, biar kita faham isu tu dulu. Yang disebut 20 sifat, yang disebut 50 sifat, benda sama, cuma pengiraan sahaja yang berbeza. 20 sifat wajib bagi Allah, dan yang wajib itu ada sifat yang berlawanan yang tak boleh nisbah pada Allah. Itu dia panggil sifat yang mustahil. Sifat mustahil 20 yang wajib, maka 20 juga yang mustahil. Dan selepas daripada perbahasan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, maka yang last sekali dia ada satu sifat harus. Sebahagian ulama sebut sifat af'al, sifat harus bagi Allah. Jadi 20 tambah 20 tambah 1 jadi berapa? 41. Lepas habis perbahasan tentang Allah, kan kita baca dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang kita bahas 41 sifat itu adalah la ilaha illallah. Kemudian dia ada lagi perbahasan tentang Muhammadur Rasulullah, iaitu 4 sifat wajib ke atas, sifat wajib bagi Rasul, dan 4 sifat mustahil atas Rasul.
Dan dia ada satu sifat harus bagi Rasul. 4 tambah 4 tambah 1 jadi 9. 9 tambah 41 tadi jadi 50. Benda sama. Cuma dia ni orang-orang yang agak jauh daripada ilmu agama. Bila dia dengar sifat 20, dia kata dulu 20, sekarang dia pandai-pandai tambah 50 pula. Siapa yang tambah? Benda sama saja, cuma pengiraan. Nak kira tu macam mana? Kalau contoh macam golongan Asy'ariyah, kaul yang rajih di kalangan Asy'ariyah. Bila saya sebut Asy'ariyah, kita kena tahu Ahli Sunnah wal Jamaah ni ada dua kelompok yang disebut oleh Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila disebut secara mutlak Ahli Sunnah wal Jamaah, siapakah orang? Maka yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah kaul yang rajih ada 13 sifat. Tadi 20, sekarang 13 pula. 13 itu kerana Asy'ariyah dia tak mengira sekali sifat maknawiyah. Iaitu yang 13 adalah sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 13. Itu yang Asy'ariyah. Kemudian yang lebih daripada itu, 7 itu Asy'ariyah tak bincangkan. Kenapa? Sebab sama, salim lazim di antara satu sama lain. Yang 7 baki itu dia panggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah dia sama. Qudrah, maka maknawiyahnya kaunuhu qadiran. Iradah, kaunuhu muridan. Hayah, kaunuhu hayyan. Ilmu, kaunuhu aliman. Sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Benda yang saling lazim di antara satu sama lain. Maka kaul rajih di kalangan Asy'ariyah 13. Jadi ini number sahaja, nombor. Tidak ada apa-apa pun. Yang penting kita nak capai kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kenal Allah Ta'ala? Kenal dengan betul-betul kenal. Kalau makhluk, macam mana kita kenal? Kita kenal makhluk fizikal dia. Sebab tu kalau di kampung, kalau mat tu ada 6 orang, mat, orang nama mat. Kalau ada 6 orang, setiap mat tu dia ada tambahan. Satu mat pernah pergi haji, maka kita panggil haji mat. Satu mat lagi ni kerja dekat Petronas, kita sebut mat Petronas. Ada mat yang buta, maka kita kata mat yang tak nampak. Kalau ada yang kakinya kudung, maka kita panggil mat kudung. Kenal fizikal orang. Kucing macam tu juga. Kucing kita panggil putih, kita panggil kucing apa? Tompok, ketot dan sebagainya, kerana fizikal dia putih, ada tomput, ekornya ketot dan sebagainya. Itu semua adalah dia panggil pada fizikal, kenal pada fizikal. Itu kerana makhluk kita nampak, kita lihat, kita boleh nilai sendiri. Tetapi apabila kita sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu dia tidak dilihat. Dia tidak dilihat. Tak ada orang nampak Allah, dan tak ada orang boleh cerita tentang zat Allah Ta'ala. Maka macam mana kita nak kenal Allah? Kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kenal sifat-sifat dia. Ini yang disebut ma'rifatullah. Kenal Allah melalui sifat-sifat yang ada pada dia. Jadi sifat-sifat Allah ni banyak. Segala sifat kesempurnaan itu adalah sifat Allah.
Maka yang kita cukup sahaja sebagai kata fardu ain, nak kenal Allah Ta'ala, nak melepaskan kewajipan, yang mana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mempelajari ilmu itu fardu ke atas setiap orang Islam. Jadi bila disebut fardu, ilmu akidah fardu. Setakat mana yang dikatakan ilmu fardu ini kena belajar? Setakat kita mengenal sifat-sifat wajib Allah untuk kita imani, dan nak mengenal sifat-sifat mustahil untuk dinafikan ke atas Allah, dan juga mengenal sifat harus bagi Allah. Dan sifat-sifat wajib bagi Nabi, sifat-sifat mustahil atas Nabi, dan sifat harus ke atas Nabi Rasul. Kenal ni semua, insya-Allah lepas dah fardu ain. Bila lepas fardu ain, kita nak belajar benda-benda lain boleh, tak ada masalah. Masalahnya fardu ain tak lepas lagi. Bila fardu ain tak lepas lagi, maka mereka ni tak faham. Mereka tak faham bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak beriman pada Allah? Kita nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membuta tuli. Nak beriman pada Allah Ta'ala dengan cara kita tak tahu cara yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat, para ulama yang mu'tabar. Tidak. Kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara kita belajar apa yang ulama sebut sebagai sifat 20. Bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sifat 20, insya-Allah settle. Sebab itu Ustaz Muhaddir Haji Jul dia kata, kalau orang yang mahir pakar sifat 20 ni, kalau Dajjal keluar, insya-Allah dia selamat daripada fitnah Dajjal. Sebab apa? Dajjal ni benda yang bahayanya, dia mengaku Tuhan. So macam mana kita nak ada satu keyakinan yang kukuh, nak mempertahankan akidah kita daripada mengakui dakwaan Dajjal yang mengatakan dia tu Tuhan? Kena ada satu akidah yang kukuh. Maka akidah yang kukuh itu adalah sifat 20. Kalau ada orang yang tak ada sifat 20 tapi dia mahir Al-Quran hadis, pun tak ada masalah, tak ada masalah. Cuma dia kena mahir seluruh Al-Quran dan hadis, supaya dia tahu apa dalil Al-Quran yang membicarakan akidah, apa dalil hadis yang membicarakan akidah, dia boleh bezakan. Dia kena mahir. Maka tak mahir, kita ambil apa yang ulama dah susun. Ulama dah susun ilmu akidah sifat 20. Jadi dalam ilmu akidah sifat 20 ni, yang pertama dibahaskan sifat wujud. Yang dibahaskan pertama sifat wujud. Semalam saya kuliah di Putrajaya, saya ada sebut kenapa sifat wujud, bila kita kata Allah bersifat dengan sifat wujud, lawannya tiada. Allah wujud, lawannya tiada. Lepas dah wujud, lawan pula tiada. Lepas tu wujud, lepas tu tiada. Wujud tiada, lah sekali kita nak beriman yang mana? Ada orang buat main-main. Dia buat main-main dengan sifat 20, dia guna kebodohan untuk menolak sifat 20. Sebenarnya bila kita kata Allah wujud, lawannya tiada. Kenapa lawan? Lawan ni maknanya sifat yang dinafikan ke atas Allah, langsung tak boleh letak pada Allah. Kita hidup, tapi boleh tak kita mati? Boleh. Maknanya kita hidup dan boleh terima mati. Boleh berlaku mati pada kita. Kita wujud, boleh tiada. Kerana asal kita tiada, sekarang wujud dan akan datang tiada. Maka kita walaupun wujud, walaupun hidup, tak boleh lawan dengan tiada. Tak boleh lawan dengan mati. Sebab kita boleh tiada, boleh mati. Sekarang hidup, maka kita kata sekarang hidup, tetapi mati itu masih boleh kita terima pada diri kita.
Tiada itu boleh kita terima lagi pada diri kita. Tetapi beza dengan Allah. Allah wujud, langsung tak boleh nisbah padanya, tiada. Itu yang kita kata lawan. Itu yang kita nak lawan tu. Bukan nak lawan, nak bergaduh monster ke apa, tak. Lawan tu maknanya nak menafikan langsung, tak boleh kata Allah Ta'ala tiada. Sama juga dengan bila kita kata Allah Ta'ala itu mendengar. Allah Ta'ala mendengar. Kita pun tanya balik, ada tak benda yang Allah tak dengar? Ada tak benda yang Allah Ta'ala tak dengar sekarang? Sekarang ada tak benda yang Allah Ta'ala tak dengar? Maka kita jawab, tak ada. Allah dengar semuanya. Lepas tu saya tanya balik, botol air ni Allah Ta'ala dengar tak? Botol air ni Allah Ta'ala dengar tak? Kalau kita kata dengar, macam mana tak bersuara? Kalau kita kata tak dengar, takut jadi salah pula akidah. Maka jawapannya, botol air ni Allah Ta'ala dengar. Kerana dalam kitab-kitab akidah menyebut sama Allah Ta'ala, sifat mendengar Allah Ta'ala itu bertakluk dengan perkara maujudan, yang bermaksud semua perkara wujud Allah Ta'ala dengar. Tak kiralah jam, lampu, kayu, batu, kerusi, tak ada bunyi semua tu, tak hidup pun, Allah Ta'ala dengar. Ini sama Allah Ta'ala, langsung tak boleh nisbah peka pada Allah Ta'ala, tak boleh nisbah peka. Ini yang kita kata lawan ni. Allah Ta'ala berilmu, sifat ilmun, maka kita kata semua Allah Ta'ala tahu. Kemudian ada orang tanya, Ustaz, buih di lautan meletup, Allah tahu ke bilangan pada setiap saat? Allah tahu. Semut di dalam tanah yang bergerak, Allah Ta'ala tahu setiap satu semut berapa umurnya. Sehari, 2 hari, 7 hari, Allah Ta'ala setiap semut itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Ini kita nak define bagaimana ilmu Allah. Tidak boleh langsung nisbah jahil pada Allah. Maka sebab itu dalam pengajian sifat 20, bila kita kata Allah wujud, lawannya tiada, yang lawan itu tak boleh nisbah pada Allah. Dan orang yang belajar tak pernah pening. Orang yang belajar tak pernah pening. Orang yang tak belajar je yang pening kan? Saya dengar ada seorang ustaz, saya tak tahulah dia ni doktor ke ataupun ustaz lulusan mana, saya tak tahu. Tapi dia boleh cakap ulama Asy'ariyah ni, mereka ni sebenarnya tak ada Tuhan. Asy'ariyah ni kita lah. Dia kata Tuhan Asy'ariyah ni tak ada sebenarnya. Pasal apa? Sebab Tuhan Asy'ariyah ni di antara ada dengan tiada. Kalaulah dia ada depan saya nak tanya betul-betul, saya nak tanya terus. Dia dapat daripada mana yang kata begitu? Dia kata Tuhan Asy'ariyah, Tuhan kita di antara ada dan tiada. Saya tengok tuan-tuan ni orang lama, mungkin dah banyak dah khatam kitab sifat 20 Adakah pernah dengar seorang ustaz kata Allah ni di antara ada dan tiada? Tak ada. Jadi dia ni dengar daripada mana? Ini kejahilan. Tak kiralah dia ni apa pendidikan, tapi bila dia bicara tentang fahaman kita, apabila dia jahil, itu menunjukkan kebodohan. Dia kata Tuhan Asy'ariyah antara ada dan tiada. Maka dia simpulkan Asy'ariyah ni sebenarnya tak ada Tuhan. Itu nampak mudah, satu sentence yang mudah, satu ungkapan yang ringan, tetapi sebenarnya tu secara tidak langsung mengkafirkan ulama-ulama Asy'ariyah dan pengikut-pengikut Asy'ariyah. Di dalam perbahasan sifat 20 tak pernah kita kata Allah ni di antara ada dan tiada, tak pernah.
Kita tak boleh kata Allah antara ada dan tiada, tak. Allah wujudnya hakiki zati. Itu yang kita sebut. Dan kita akidah Jawi ke Arab ke, Allah wujud hakiki yang zati. Takkid sekali tu, kuat. Penguat. Wujud Allah wujud hakiki. Maka Allah ni wujud yang sebenar-benar wujud, bukan di antara wujud dengan tak wujud. Saya duk fikir, lama saya fikir, barangkali dia tertukar dengan amrun iktibari. Amrun iktibari. Apa dia amrun iktibari? Wujudi, benda yang wujud. Adami, benda yang tiada. Wujudi ni, apa benda wujudi? Allah dan makhluk-makhluk yang telah diciptakan yang ada sekarang. Adami, perkara yang tak wujud, yang disebut dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tak ada anak, tak ada mak pak, tak ada. Jadi yang benda tu adami, tak ada. Di antara wujudi dengan adami ada perbahasan ulama yang disebut sebagai amrun i'tibari. Di sinilah baru kita kata amrun i'tibari di antara ada dan tiada. Maksudnya dia bukan capai tahap ada sebab kita tak boleh pegang, tak boleh jelas nampak secara fizikal, dan tak boleh kata dia tiada sebab kita boleh terima pada akal. Maka para ulama sebut ada pada zihin, tiada pada kharij. Ada pada otak, tak ada di luar. Contoh, anak kita minta kita pergi meminang. Merisiklah, pergi tengok. Kita pun pergilah, dia tak pergi. Ni orang Melayu zaman lama, dia tak pergi, kita pergi. Pergi jumpa, dah selesai cakap apa semua, dia pun balik. Kita pun balik, jumpa dengan dia. Dia tanya, macam mana mak? Cantik tak bakal mak? Bakal menantu mak? Dia kata cantik. Mana cantik tu? Kata cantik lah, dia tu cantik. Tak, saya nak tanya cantik tu mana? Cantik tu mana? Cantik ni, cantik lah dia cantik, tapi mana cantik tu? Dia nak fizikal cantik itu. Tak ada lah fizikal tu sebab dia bukan benda yang wujudi. Tetapi pada akal kita tengok, kita terima dia cantik. Saya ambil pisau, kemudian pegang hujung tu, bucu pisau tu. Pisau tu wujudilah, wujudlah, boleh pegang, nampak kan. Kemudian bila saya pegang bucu dia, hujung dia tu tajam. Saya kata dekat adik saya, ni tajam ni, hati-hati. Dia kata mana ada tajam? Tak ada pun, tak nampak pun tajam. Kata tak boleh, ni tajam, tak boleh main. Kata tak nampak pun, nak main juga. Kalau begitu, kalau tak nak main juga, kita pun cocok dia dengan pisau tadi. Dia pun kata, oi tajam, sakit. Saya pun tanya balik, dah kalau tadi kata tak ada tajam, sekarang kata ada tajam, mana tajam tu? Dia pun tunjuk bucu tu pisau. Saya nak tajam tu, mana tajam? Tajam, cantik, sedap, keras, semua ni adalah dia panggil amrun i'tibari. Akal kita terima, akal kita takrif benda tu tajam, sakit, sedap, manis dan sebagainya. Tetapi kita nak tunjuk zat dia, benda tu, tak boleh. Ini dia panggil amrun i'tibari. Memang ada perbahasan perkara ni di dalam ilmu akidah, tetapi ustaz ni tak tahulah macam mana dia boleh ambil perbahasan amrun i'tibari tu, dia guna untuk menuduh golongan Asy'ariyah kita semua sebagai orang yang tiada Tuhan, kerana mengatakan Tuhan di antara wujud dengan tak wujud. Ni baru orang yang zahir diri dia. Kita tak tahu lagi berapa ramai orang yang begitu keliru dalam akidah dia, tetapi berani bercakap tentang agama. Kita tak kata Allah Ta'ala di antara ada dan tiada, tak.
Kita kata Allah Ta'ala ada wujudi hakiki zati. Itu kewujudan Allah Ta'ala mutlak. Tetapi ada tuduhan palsu yang mengatakan bahawa kita mengatakan Allah di antara ada dan tiada. Ini tuduhan palsu. Kemudian ada juga orang menuduh kepada kita mengatakan Allah, golongan Asy'ariyah ni, kita semua ni macam tiada. Sebab dia kata Tuhan ada, tapi Tuhan tidak ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tak ada. Maka dia kata, tuan, ya, kalau kita katalah botol ni ada tak depan dia, kanan dia, kiri dia? Ada. Menunjukkan dia ada. Tapi kalau saya kata ni botol ni ada depan dia ke tak? Botol ni botol ni ada depan dia? Tak ada. Ada belakang? Tak ada. Kanan? Tak ada. Kiri? Tak ada. Maknanya apa? Bila dia tak ada depan, kanan, kiri, belakang apa semua, makna menunjukkan dia tu tak ada. Ini kepahaman orang yang level tersebut. Maka kita kata yang kamu banding tu makhluk. Allah bukan makhluk. Allah, jangan kita nak banding kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan makhluk. Ada orang dia banding Allah ni, kalau Allah ni tidak ada tempat, maka dia tiada. Kita kata Allah tiada depan, tiada kanan, tiada kiri, tiada atas, tiada bawah, tiada belakang. Itu menunjukkan dia bukan jirim, dia bukan benda. Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta, langsung tak sama dengan makhluk. Itu kita bahas dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba bila kita bahas begitu, dia kata, kita kata Allah tak ada depan, belakang apa semua, dia kata, kita kata Allah tak ada. Ini celaru, keliru. Ustaz tu celaru, keliru, entah apa. Rupanya fahaman ni daripada seorang tokoh yang bernama Albani. Albani dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu juga berpandangan dengan pandangan yang sama, yang mengatakan bahawa golongan yang menafikan arah itu seperti meniadakan Tuhan. Maknanya golongan ini dia masih tak boleh terlepas otak dia daripada menggambarkan Tuhan itu dalam satu fizikal. Sehingga bila dia mengatakan bahawa apabila kita kata Tuhan ini tidak bertempat, Tuhan ini tidak ada wajah, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada mata, tidak ada arah depan, belakang, kiri, kanan dan sebagainya, maka dia kata kita ni mengosongkan Tuhan, sama seperti tiada Tuhan. Yang kita kata begitu kerana kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Selagi penyamaan itu berlaku di antara Allah dengan makhluk, maka selagi itu tak boleh kita imani Allah sedemikian. Sebab sesiapa yang menganggap Allah sedemikian, maka dia sama seperti menyembah berhala. Dia panggil berhala pada akal. Dia bayangkan Tuhan. Dan sebab tu dia kata, saya pernah dulu mengimani Tuhan ni tidak bertempat apa semua, dan akhirnya natijahnya saya rasa kosong. Dia kata kosong, rasa macam tak ada Tuhan, kosong, tak ada rasa apa-apa. Oh, kalau begitu maknanya kamu kalau kata Allah ni rupanya sekian, maknanya macam kamu bayangkan Tuhan, baru kamu rasa ada Tuhan. Di atas muka, tangan, kaki, betis dan sebagainya, itu semua sekiranya kamu bayang demikian, maka dia akan membentuk makhluk, dan makhluk itu menjadi berhala pada akal. Cuma beza di antara orang penyembah berhala dengan orang Islam yang menjisimkan Tuhan, merupakan, menganggota, menubuh badankan Tuhan. Bezanya, berhala dia letak Tuhan depan, patung. Orang mujassimah ni berhalanya bukan di depan, di otak.
Maka sebab itu bila dia mengosongkan akal dia daripada menggambarkan Tuhan, maka dia rasa kosong. Sedangkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dzalik. Apa sahaja yang tergambar pada fikiran kita, terbayang pada akal fikiran kita, maka Allah tak sama dengan perkara yang kita gambarkan. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ini ulama akidah yang membawa manhaj salafus salih, mengatakan wala tahwihi jihatus sit kasairil mubtada'at. Imam Abu Ja'far Tahawi kata Allah tidak diliputi 6 arah. Selagi dibayangkan Allah itu ada 6 arah, selagi itu dia ada sifat kemakhlukan. Allah tidak diliputi 6 arah. Maka kita, ini disebut oleh Imam Abu Ja'far Tahawi, ulama salafus soleh dulu ni, yang mewarisi akidah para tabi'in, tabi'in sahabat Nabi. Ini salafus soleh dahulu, yang mereka menyebut Allah tidak diliputi arah yang 6. Kerana arah yang 6 itu menunjukkan dia ada fizikal, ada depan, kanan, kiri, belakang dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai sifat makhluk. Maka sebab itu kita senang bila kita kata Allah wujud, yakin sebenar-benarnya Allah Ta'ala wujud. Dan yakin Allah Ta'ala wujud tak sama dengan makhluk. Selagi berlaku penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk, keserupaan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka semua itu kita buang. Bayangan, fikiran, semua itu kita buang. Maka natijahnya akidah yang suci menyucikan Allah Ta'ala, seperti mana kita sebut Subhanallah, Maha suci Allah. Nak suci Allah daripada apa? Allah tidak ada najis, tidak ada hadas. Suci Allah daripada perkara-perkara yang mencacatkan dan mengurangkan Allah. Letak sifat makhluk, letak sifat-sifat kurang pada Allah Ta'ala dengan membandingkan antara Allah dengan makhluk. Ada orang dia kata, kalau kata Allah ni tak ada wajah, tak ada tangan, kita lah kalau manusia, kita kata manusia tu tak ada tangan, cacat ke sempurna? Dia kata, jemaah dia, pengikut dia kata cacat. Habis tu kita kata Allah tak ada tangan, Allah cacat kan? Pengikut dia kata betul. Saya kata, tuan-tuan, kalau manusia itu tak boleh terbang seperti burung, adakah manusia itu cacat? Adakah manusia apabila tak boleh berenang, bernafas di dalam air, adakah manusia cacat? Tidak. Kerana kesempurnaan bagi ikan dan kesempurnaan bagi makhluk binatang-binatang yang lain itu bukan bandingan dengan kesempurnaan manusia. Manusia sempurna cara dia, binatang-binatang sempurna cara dia, batu sempurna cara dia. Maka itu sama-sama makhluk, kesempurnaan makhluk tidak boleh dibandingkan di antara mereka. Demikian kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dibandingkan dengan makhluk. Allah Maha sempurna, makhluk tiada yang sempurna. Sebab itu kadang-kadang kita bercakap, kita baca Al-Quran tersilap, kita menulis ada yang tersilap kerana tidak ada yang sempurna. Maka sebab itu pada akhir perbahasan kita pada malam ini, letaklah dalam hati kita Allah Ta'ala wujud yang sebenar. Tidak boleh berlaku ketiadaan padanya, tidak boleh berlaku penyamaan dengan makhluk, dan tidak boleh kita meletakkan anggota pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana anggota itu juga makhluk, sifat-sifat makhluk itu juga makhluk. Maka semua itu kita nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hasilnya akidah kita ni bersih, suci. Subuhun kudusun.
Dan kita baca dalam kadang-kadang kita zikir subuhun qudusun, suci bersih daripada sifat-sifat kurang dan sifat-sifat yang mencacatkan Allah Ta'ala. Maka inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang jelas kita pelajari daripada sifat 20. InsyaAllah siapa yang belajar, siapa yang yakin, selamat. Tapi orang tak belajar nak kritik kita, nampak tak cerdik. Nampak tak cerdik. Mungkin dia bahas benda lain, hadis baca cantik betul semua, tapi bila dia tak kaji tentang akidah kita, maka dia bahas jadi tak cerdik. Mana ada kita kata Allah ni di antara wujud dengan tak wujud, tak ada. Ini semua akidah yang menyeleweng dan kepalsuan yang direka-reka untuk memburukkan golongan ahli sunnah wal jamaah. Setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.